Ya, Tuan Mak Farhan. Terima kasih. Fauzi Ramli. Waalaikumsalam. Heru Amezo. Waalaikumsalam. Mak Syarul Abdul Karim. Waalaikumsalam. Nayan. Waalaikumsalam. Muhammad Tarmizi Yaakob. Waalaikumsalam. Rian Azroy. Oh, Kayo. Saidan Tahir. Waalaikumsalam. Sifunan. Waalaikumsalam. Norisha Muhammad. Waalaikumsalam. Yo lama. Padu. Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Waksu. Waalaikumsalam. Rian Azroy. Terbaik PM. Hello Zat. Mak Roy. Waalaikumsalam. Fazilah Awang. Waalaikumsalam. Alimatun Sa'diyah. Waalaikumsalam. Rajas. Waalaikumsalam. Silam. Waalaikumsalam. Mak Azmi. Waalaikumsalam. Noliza Ibrahim. Waalaikumsalam. Uju Ujai. Waalaikumsalam. Mak Kir Abdalib. Waalaikumsalam. Heru Amirzo. Waalaikumsalam. Kak Hajah Raja Halijah. Semalam saya ada urusan sikit, saya balik tengok orang tua. Jadi tak boleh nak buat live lah. Ni malam ni baru buat live. Ni pun cari tempat puas. Jumpa jugalah tempat. Ramai, tapi saya beritahu maklum malam kan. Saya dah maklum dah. Biasalah duduk di kampung ni. Kita buat live jugalah yang mana mampu lah untuk kita beri penerangan kepada rakyat Malaysia. Di sini saya mohon saudara-saudari untuk berkongsi video live Istimewa Rakyat. Saya yakin saudara-saudari sangat bersemangat dan tentu malam ni kita akan dapat perkongsian pecah panggung lagi. Yang lepas-lepas meningkat hingga ke 1000 perkongsian. Dan malam ni saya yakin akan meningkat lagi. Ya, Mem Asyar Razak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Azman, Waalaikumsalam. Tuan Muhammadan, Tuan Roslan bin Ahmad, Idris Aziz dan semua lah. Saudara-saudari yang kita amat hargai lah. Teruskan perkongsian tuan, teruskan perkongsian. Bersemangat. Kita kena semangat. Tunjukkan semangat anda dengan berkongsi video live ini. Kita pecah panggung. Kebiasaan dulu 300 share, lebih kurang macam tu lah. Tapi sekarang ni dah 900 plus, 1000. Lagi banyak perkongsian, akan lebih ramai lagi yang akan bersama dengan live kita. Dan selepas tamat live, akan ada ramai lagi yang menonton live itu. Semoga live-live yang kita buat ni membawa kebaikan kepada negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar saudara-saudari, tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Ismi Rakyat daripada Baling, Kedah, Darul Aman. Saya ada di Baling ni. Di Baling. Sebelum nak balik tak boleh sebab ada kluster. Kan kluster tak ada. Baru boleh balik lah. Menziarahi ayah dan bunda kita. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita malam ni, dunia hari ni fitnah cukup hebat tuan-tuan. Nak membongkar fitnah sangatlah susah. Tapi kita sentiasa yakin, walaupun kebohongan itu ia berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan hari ni satu persatu fitnah terbongkar. Satu persatu terbongkar. Satu persatu terbongkar. Sebelum ni ramai yang termakan dengan fitnah. Walaupun kita berusaha sedaya upaya untuk membongkarkan fitnah itu, sentiasa kita gagal kerana ketika itu Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, Lee Kuan Yew, Mat Sabu sangat dipercayai rakyat Malaysia disebabkan adanya Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara punca utama yang menyebabkan rakyat yakin dengan fitnah yang dicipta mereka disebabkan kehadiran Tun Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jangan maklum, Tan Sri Muhyiddin Yassin itu merupakan timbalan pengerusi Barisan Nasional, timbalan Presiden UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dia kata dia disingkirkan kerana dia menegakkan kebenaran. Jadi sebenarnya tuan-tuan,
Kebenaran di mana? Pasal 1MDB dia kata sah. Najib curi duit 1MDB. Di mana kebenarannya? Tak ada pun. Itu semua tuduhan-tuduhan yang palsu, yang diulang-ulang dan akhirnya menjadi persepsi. Persepsi ni, kalau tuan-tuan nak tahu maksud persepsi ni, dia adalah seni pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Yang lain semua bohong. Yang betul sebut 1MDB saja. Hak lain semua je bohong. Tapi orang percayalah ketika itu. Sebab benda ni sangat rumit. Tambah pula ketika itu mereka disokong oleh Sarawak Report. Sarawak Report keluarkan statistik data dengan diagram yang sukar difahami oleh rakyat kebiasaan. Jadi makalah wujudlah orang macam Tun Mahathir, wujudlah orang macam Muhyiddin Yassin, orang macam Mukhris, orang macam Rafizi Ramli, Ling Guan Eng, Azmin Ali dan yang lain-lain yang cuba menterjemahkan diagram-diagram, data-data palsu dari Sarawak Report ini kepada rakyat dan cuba meyakinkan rakyat itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Najib curi duit. Dan mereka nak meyakinkan lagi rakyat Malaysia. Kan kononnya mereka nak selamatkan Malaysia. Malaysia ni dah bankrupt. Dia hantar pula Karudin Abu Hassan dengan Matthias ke Amerika Syarikat berjumpa dengan DOJ, Lorita ketika itu. Mereka hantarlah sebuku. Kononnya exhibit bukti. Dan dia orang buat laporan awam. Laporan awam ni macam kita pergi balai polis lah. Kita buat laporan di balai polis. Itu sebut laporan awam. Bukan laporan daripada organisasi. Maksudnya dia orang pergi buat laporan awam atas nama Karudin Abu Hassan. Di laporan tu kan Lorita tu kata pula MO1. Jadi ketika balik-balik ni Muhyiddin duk cerita, tuan-tuan tahu tak siapa MO1? Siapa MO1? Jadi orang duk fikir MO1 tu Najib Razak lah nombor 1. Hakikat dia kencing petai semua tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Dia cerita tuan-tuan. Kalau kita cakap benda ni kena ada fakta dia. Jadi kita nak bagi fakta lah. Saya pun duduk balik kampung, nota tak bawa. Jadi kita ingat nota yang ada dalam otak lah. Dalam memori kolektif je lah. Yang pertama, saya rasa semua orang tahu. Yang Goldman Sachs akan membayar lebih kurang USD 3.9 bilion. Betul? Lepas tu IPC Abu Dhabi akan bayar lebih kurang dalam USD 4.5 bilion USD. Dekat situ saja kalau campur sekali ada USD 8.6 ke 8.4. Lepas tu yang kerajaan dah terima daripada American tu, lebih kurang dalam USD 650 tu, lebih kurang RM 2.8 bilion tu. Kalau kita campur semua jumlah tu, bermakna nilai dia dalam ringgit Malaysia RM 38.8 bilion. Goldman Sachs dengan IPC bayar saja dua ada RM 38.8 bilion. Hutang YMDB lebih kurang 40 bilion. Di 40 bilion tu tuan tolak dengan 38.8 bilion. Makna hutang yang tinggal kat YMDB ni cuma RM 1.2 bilion saja. Di mana yang Najib curi puluh-puluh bilion tu? Saya ulang. Goldman Sachs akan bayar USD 3.9 bilion. IPC Abu Dhabi akan bayar USD lebih kurang 4.5 bilion. Yang dah terima lebih kurang USD 650 juta ataupun duit Malaysia RM 2.8 bilion. Campur semua tu dia ada RM 38.8 bilion yang akan dibayar dan dia dah dibayar. Tolak hutang YMDB 40 bilion, makna hutang baki YMDB cuma RM 1.2 bilion. Tak dapat pun 2.6 bilion. Tak dapat pun 40 bilion. Makna baki hutang YMDB cuma 1.2 bilion saja ringgit Malaysia. Okey. Ada hutang lagi dia kata. RM 1.2 bilion. Kita kira pula nilai aset Bandar Malaysia, nilai dia berapa tuan-tuan? Fakta dia berapa? 120 bilion lebih kurang. Tun Razak Exchange berapa nilainya? Dan atas 20 bilion Malaysia. Campur nilai aset Bandar Malaysia campur dengan nilai aset TRX Tun Razak Exchange berapa?
lebih kurang RM140 bilion. Hutang cuma 1.2 bilion. Jadi tuan-tuan, mana ada satu syarikat umur baru 11 tahun, ada aset lebih kurang 140 bilion ke atas, hutang cuma tinggal 1.2 bilion. Kan? Kalau kata 1MDB itu bermasalah, dah lama dia tutup macam berwajah. Itu cerita dia tuan-tuan. Itu cerita dia. Kan? Jadi tuan-tuan, kita nak bagi tahulah kepada puak-puak kaki fitnah ni. Lagi banyak mereka cerita pasal 1MDB, kan? Lagi banyak kebenaran akan timbul. Lagi banyak mereka cerita benda-benda bohong belit-belit pasal 1MDB ni, lagi banyak kebenaran akan timbul. Kan? Mereka buka 1MDB, nampak Najib Razak telus dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ini bukan saya tafsir tuan-tuan. Ini adalah fakta. Tuan boleh Google balik tentang Goldman Sachs, Google pasal IPC Abu Dhabi. Tuan buat tambah campur semua. Tuan akan dapat 38.8 bilion ringgit Malaysia. Tuan ambil hutang 1MDB 40 bilion. Tuan tolak 38.8 bilion, baki dia cuma tinggal RM1.2 bilion hutang negara kita, hutang 1MDB. Tuan tengok bila aset Bandar Malaysia 120 bilion ke atas, aset Tun Razak Exchange 20 bilion ke atas, tuan tambah dua-dua, 140 bilion. Mana ada satu syarikat umur 11 tahun ada aset 140 bilion, hutang tinggal 1.2 bilion ringgit Malaysia, bukan USD. Ni cerita sebenar tuan-tuan. Oh, dia kata jolo. Tuan, sebelum jadi 1MDB ni, dia TIA, Terengganu Investment Authority. TIA. Jolo dengan TIA ni sebelum lagi Kerajaan Persekutuan ambil alih TIA jadi 1MDB. Hubungan Najib dengan Jolo ni lebih kepada perniagaan negara dan pelaburan negara. Kalau betul Najib rakan kongsi Jolo, kenapa mereka tak tangkap? Takkan mereka tak boleh hantar signal kepada Interpol? Itu cerita tuan-tuan. Jolo ni takkan tangkap tuan-tuan. Kalau tangkap Jolo ni, pecah rahsia. Pecah rahsia siapa? Pecah rahsia mereka lah. Tidak? Dan kita yakin Jolo hanya akan boleh ditangkap dan dibicara kalau bukan Muhyiddin, bukan Azmin, bukan dari serpihan Pakatan Harapan yang mengetuai negara kita. Itu cerita dia. Benda ni, kalau orang kata Najib rembat duit 1MB, bagi fakta dekat saya. Bagi fakta dekat saya. Kalau Najib curi, kenapa Goldman Sachs yang bayar? 3.9 bilion USD. Kenapa IPC Abu Dhabi nak bayar? 4.5 bilion USD. Kenapa Amerika baru bayar? Ringgit Malaysia 28 bilion. Tambah-tambah semua ada 38.8 bilion Malaysia. Tolak hutang 1MDB, tinggal 1.2 bilion. Aset 1MDB keseluruhan, Bandar Malaysia, TRX, 140 bilion. Di mananya liability-nya? Di mananya hutangnya? Tuan nilai sendirilah. Mana ada satu syarikat, umur baru 11 tahun, ada aset RM140 bilion, hutang yang bakal tinggal cuma RM1.2 bilion Malaysia. Mana ada? Ini fakta tuan-tuan. Benda ni fakta. So dia rujuk lah balik Kalau dia kata Najib curi duit MDB, bagi fakta. Fakta tentang mana? Tak ada fakta. Dia orang tak ada fakta. Dulu Muhyiddin tuduh Najib curi 1MDB. Mana fakta dia? Tak ada fakta. Cakap-cakap tu, cakap-cakap kosong tuan-tuan. Itu cerita dia. Sebab tu tak mau cakap banyak lah. Cakap benda serius tuan. Takkan Najib curi, Jolo curi, Goldman Sachs bayar. IPC Abu Dhabi bayar. Betul tak? Bayar sampai RM38.8 bilion. 40 bilion daripada Najib curi, 42 bilion lah, 40 bilion lah, 20 bilion lah, 26 bilion, macam-macam cerita dia bawa. Betul. Tapi hari ini kenapa IPC dengan Goldman Sachs termasuk American bayar kita sampai bayar dan akan bayar nilai dia RM38.8 bilion. Makna hutang berbaki 1MDB cuma RM1.2 bilion. Hutang 1.2 bilion, aset dia 140 bilion Malaysia. Kalau kata 1MDB ni masalah, dia jadi serupa perwajah lah. Kenapa perwajah tutup? Bankrupt. Itu baru tak betul. 1MDB ni tak ada masalah.
walaupun Malaysia dilanda kegawatan ekonomi di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan, di bawah Menteri Ekonomi Azmin Ali ketika itu, 22 bulan, 1MDB tak ditutup. Pelik tak? Petronas rugi, Khazanah rugi, tabung haji lingkup, kan? Penjualan aset besar-besaran. Tapi 1MDB tak bankrupt. Pelik tak? Tak perasan? Okey kan? Khazanah rugi masa mereka ambil alih. Kan? Petronas rugi 21 bilion Malaysia. Betul? Kan? Khazanah terus jual aset, tabung haji lingkup. Betul? Tapi kenapa 1MDB tak lingkup? Tuan tak fikir kenapa? Kalau kata 1MDB bermasalah, tentu dia rugi. Dia tak rugi. Dia tak tanggung hutang melebihi, dia tak tanggung liability, beban hutang yang melebihi aset. Dia tak rugi. Tabung haji tak tengok lingkup. Khazanah rugi. Petronas pertama kali rugi dalam sejarah penubuhan Petronas. Petronas yang gergasi rugi, 1MDB tak rugi. Pelik tak? Pelik tak? Dia tuan-tuan kena buat perbandingan macam itulah. Kalau tuan-tuan nak mencari kebenaran dalam mahkamah kerajaan yang dikuasai Tun Mahathir dan pengganti dia, kita takkan jumpa kebenaran. Tuan akan jumpa undang-undang aja. Undang-undang. Tapi kebenaran dia, itu yang saya cerita tadi. Tuan boleh rujuk dekat macam-macam portal dalam dan luar negara. Kan? Tepat. Kalau CP angka pun sikit-sikit sebab nota tak bawa. Tapi jumlah yang mereka akan bayar balik RM38.8 bilion. Itu cerita dah. Di mana yang kata Najib curi duit tu? Di mana? Di tang mana? Jadi tuan-tuan, kepada pengkhianat, pemfitnah. Kalau nak tuduh Najib curi 1MDB, macam Muhyiddin Yassin lah, contoh menteri kita. Dia adalah orang pertama yang fitnah pasal 1MDB. Suruh dia kupas tak pasal 1MDB, dia boleh tak boleh? Patahkan hujah kita malam ni. Kita minta dia kupas tak? Kenapa Goldman Sachs bayar USD 3.9 bilion? Kenapa Abu Dhabi bayar USD 4.5 bilion lebih? Kan? Kenapa ada satu dunia bayar balik 38.8 bilion? Kan? Kenapa? Kenapa Bandar Malaysia aset dia 120 bilion? Kenapa aset TRX 20 bilion ke atas? Aset semua sekali 140 bilion lebih milik 1MDB. Kenapa 1MDB tak jadi Petronas lingkup? Rugi. Kenapa tak jadi macam Khazanah? Rugi. Kenapa tak jadi macam tabung haji? Terpaksa jual hotel, jual ladang-ladang tabung haji. Kenapa 1MDB tak ada masalah tu? Sebab 1MDB tu tak ada masalah pun. Tapi dia bercerita bagi jadi masalah. Tapi hari ni suruh dia kupas balik. Suruh dia buka. Tak kupas dah. Dia akan kata saya disingkirkan kerana menegakkan kebenaran. Kebenaran di mana? Kebenaran di mana? Apa yang sekarang belajar sampai SPM ke, diploma ke, apa ke, itu bukan masalah dia. Saya ni naval product. Saya naval product. Dan saya produk daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. Saya sebut ni bab angka. Tuan boleh rujuk balik. Kalau saya bohong, rujuk balik. Kalau betul, akui. Orang-orang yang tuduh ni Najib curi duit 1MDB ni, dia orang tak tahu apa pun. Sebab tuduhan mereka sekejap-sekejap 2.6 bilion, sekejap-sekejap 42 bilion, sekejap-sekejap 40 bilion, sekejap 30 bilion. Mereka tak tahu apa pun. Mereka lebih kepada mempolitikkan isu itu demi keuntungan mereka, mewujudkan propaganda name calling untuk menjatuhkan imej Najib Razak, mewujudkan persepsi seni pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran, bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, mengambil alih kerajaan, dan harapan mereka boleh meneruskan kerajaan ini kerana Najib dah tinggalkan banyak pelaburan dalam negara kita. Reserve negara lebih kurang USD 108 bilion yang Najib tinggalkan. Dengan semua syarikat-syarikat GIC mempunyai aset yang banyak. Tapi hebat-hebat rancangan Tun Mahathir, Muhyiddin, Azmin semua ni, hebat lagi rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini mereka runtuh, separuh dari mereka bersama kita. Dan mereka masih nak menegakkan benar yang bazah. Tapi tidak mengapa.
biar mereka teruskan. Rakyat sedang menilai. Dan rakyat tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Jadi, bila mereka ni nak kekal berkuasa, maka berlakulah tegak menegak. Tegak menegak antara. Berlakulah tegak menegak. Dan menegakkan benang yang basah. Dan macam-macam lah. Menegakkan benang yang basah. Dan sampai hari ni, akar umbi yang UMNO ni tak mau kat bersatu. Dan lepas tu, segelintir mimpin UMNO ni, dia nak juga kepada bersatu. Dia kata kita kena patuh kepada keputusan pemimpin. Baru saya tahu, rupanya tiada pokok, tiada akar. Kena ada pokok dulu, pokok dan buah dulu, baru tumbuh akar. Sebenarnya, dari akar tu menjadi pokok. Dari pokok menjadi buah. Jadi hari ni, segelintir mimpin UMNO hari ni, duk paksa akar umbi ikut tunjuk mereka. Suruh kita terima bersatu. Tapi tuan-tuan kena ingatlah. Tak beritahu tuan-tuan lah. Mimpin-mimpin yang pro kepada Muhyiddin Azmin ini dan orang-orang mereka akan mendatangi tuan dan puan. Mereka akan menjanjikan berbagai-bagai perkara kepada tuan-tuan. Supaya tuan-tuan berlapang dada dan menyerahkan maruah UMNO, perjuangan UMNO kepada bersatu. Kononnya mereka kata, win war, not the battle. Win the war, not the battle. Maksudnya menang perang tanpa battle. Pertempuran lah, lebih kurang lagu tu. Mana ada orang menang perang tanpa pertempuran? Amerika nak kalahkan Jepun pun, dia gunakan 2 biji bom atom. Dia bagi strategi carpet bombing. Macam Hiroshima dan Nagasaki tu, dia kalah sebab Amerika guna strategi carpet bombing. Dia bom Nagasaki, Hiroshima macam kapet tu, pergi habis. Tu yang Jepun kalah. Itu betul tak? Hari ni dia orang nak buat macam zaman-zaman dulu lah. Nak mengelak Siam serang Kedah tu. Kedah kena bagi ufti emas kepada Siam. Kedah kena bagi wilayah kepada Siam. Nak minta Inggeris bantu Kedah, kena bagi Pulau Pinang kepada Francis Lai. Dia dah buat lagu tu lah. Kesudahannya kita tetap dijajah. Maksudnya strategi yang segelintir mimpin UMNO macam Anwar Musa nak guna ni. Nak berkawan dengan bersatu ni kena bagi off team lah. Kena bagi kerusi kita. Kena bagi kawasan kita. Tuan faham tak? Ini semua kaedah-kaedah yang pernah diguna pakai oleh kita dulu, zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman dulu ni. Macam Kedah. Nak mengelak diserang tentera Siam. Kita berpakat dengan British. Kita kena bagi Pulau Pinang kepada Francis Lai. Betul tak? Lepas tu Siam serang juga, kita kena serahkan bunga emas. Optim bunga emas. Lepas tu orang minta wilayah kita. Kita terpaksa bagi wilayah kita kepada kerajaan Siam. Jadi ini cerita tuan-tuan. Cerita mereka guna pakai ni. Cerita yang akan menjerat UMNO sendiri. Kakallah kita hari ni nak berpakat dengan mereka, kita kena bagi kerusi tradisi kita kepada mereka. Kursi yang kita menang, kita kena bagi kat mereka. Kena bagi macam-macam ofti kat mereka. Sebab tu Anwar Musa dan segelintir pemimpin tu, enough is enough lah. Belajar dari sejarah. Kalau kaedah politik yang kamu pakai ni akan menyebabkan kesudahan nanti kita ditindas, kita dijajah, kita dibuli dan orang rakyat akan salahkan kita. Pasal apa? Dia kata kita bodoh lah. Betul tak? Kita tunjuk hebat ke rakyat. Kita kena berlapang dada. Kita terima bersatu. Kita di atas tunjuk hebat kepada akar umbi. Akar umbi jaga mulut. Akar umbi patuh kepada keputusan pemimpin. Boy. Tidak. Pada akar umbi dia nampak. Ini macam cerita kerajaan Kedah dulu ni. Nak mengelak Siam serang, bagi bunga emas. Nak mengelak British kacau kita, bagi Pulau Pinang. Dia buat berbagai-bagai perjanjian. Konon-konon kita menang perang. Mana kita menang perang lagi tu? Kita buat gejatan senjata, kita kena bayar opti. Bunga emas lah. Hari ni UMNO kena bayar opti kerusi-kerusi UMNO yang 15 yang kita menang tu kena bagi kat depa. Lepas tu kena bagi tambahan kerusi lagi kat depa. Lepas tu orang-orang kita yang jadi jentera kepada kawasan tersebut kena berkorban untuk bersatu. Anwar Musa punya strategi lah. Saya gelak tuan-tuan. Gelak lah tuan-tuan. Mana orang buat lagu tu? Kita mana boleh serahkan hak kita kepada pesaing kita.
Betul. Kita kena tengok rakyat di kawasan contoh Larut. Larut sokong apa? Sokong UMNO, Barisan Nasional lah, Hari Muafakat Nasional. Kakak nak letak calon bersatu. Kan? So letak calon bersatu yang ada jentera bersatu lah. Takkan kita pula dijentera kepada bersatu. Kan? Betul tak? Ini semua tak betul, tuan. Jadi kita di akar rombi ni, jangan berganjak walaupun seinci. Kan? Jangan berganjak. Mereka akan turun bagi penerangan-penerangan suruh kita ni mengalah dengan mereka. Bila kita mengalah, kita kalah. Kalau kita mengalah, kita kalah. Jadi jangan mengalah kepada mereka. Itu pesan saya lah. Dan saya ni bukan sabar-sabar lah, kaum B saja. Tapi saya yakin, dah lama saya buat live ni, banyak perkara saya cakap, betul ya tuan kan? Betul tak? Nak suruh kita kaum B berlapang dada terima bersatu. Kan? Kena bagi pula kerusi kat bersatu. Kena bagi pula jentera kat bersatu. Kena mengundi bersatu pula. Nampak sangat. Supaya Kedah duk lawan dengan Siam dululah. Kan? Jadi lagu tu lah. Betul tak? Kita tak maulah macam tu. Kan? Kita kena belajar daripada kesilapan yang terdahulu. Kalau kita nak guna cara politik Anwar Musa ni, last kali tuan-tuan, tinggal apa kepada kita? Tak tinggal apa-apa tuan-tuan. Maksud, bijaksanakah kita? Tidak bijaksana. Siapa bijaksana? Bermuslihat. Bersatulah. Kan? Bersatulah bijaksana bermuslihat. Betul tak? Kan? 7 kursi je hari ni dia ada. Tapi jadi Perdana Menteri. Oh, dahsyat bersatu. Wah, macam British betul bersatu ni. Bersatu nama sunat. Mana ada naik. Akar umbi dia pun lari kan. Lepas tu ada lah macam kawan kita juga lah. YBKJ kawan kita lah. Kita bagi kawan lah politik ni kan. Dia kata tidak ada yang standing dengan Muhyiddin Yassin. Tak ada yang standing dengan Muhyiddin Yassin. Tiba-tiba dia kata tak ada yang standing. Okeylah katalah kan. Bosku ada kes. Tok Zahid ada kes. Habis Tok Mat tak boleh. Tengku Razali tak boleh. Kan? Ma'in Sabri tak boleh. Atau YBKJ tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu semua kenyataan. Tak ada fakta, tuan-tuan. Kalau kenyataan dia ada fakta, takkanlah 3.6 juta, 3.8 juta ahli UMNO ni. Seorang pun tak layak jadi Perdana Menteri. Seorang pun tak standing dengan Muhyiddin Yassin. Kalau kata Muhyiddin Yassin tu hebat sangat. Takkan akar rumbi dia pun cabut lari. Sampai daripada parti Peribumi kena ubah kepada parti mati rasa. Tanyalah kepada orang amanah Kota Raja. Ni. Orang amanah Kota Raja hari ni ada lebih kurang 534 orang. Apa tu isytihar masuk bersatu. Tak lama lagi tuan dengar pula. Akar rumbi PKR isytihar masuk bersatu. Tak lama tuan dengar pula akar rumbi DAP masuk bersatu. Tak lama tuan dengar pula akar pejuang masuk bersatu, tuan-tuan. Maksudnya bersatu, tuan-tuan. Dia ni Pakatan Harapan 2.0, tuan-tuan. Sebab dia sedang mengumpulkan semua ahli-ahli Pakatan Harapan dalam bersatu. Maka tubuhkanlah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni, tuan-tuan, penubuhan dan niat dia sama macam penubuhan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ditubuhkan oleh Mahathir, Muhyiddin, Azmin, Ling Kit Siang, Ling Guan Eng, Mat Sabu bertujuan untuk menguburkan Barisan Nasional dan melemahkan UMNO. Sama juga Perikatan Nasional, tujuan tubuhkannya untuk menafikan hak Barisan Nasional, menerajui Putrajaya sebagai kerajaan Barisan Nasional. Hari ini pun dia pada nafikan dah. Mereka tak sebut pun kerajaan Barisan Nasional. Dia orang sebut kerajaan Perikatan Nasional. Sedangkan kalau ikut hakiki pilihan raya ke-14, kerusi-kerusi yang menyokong kerajaan Muhyiddin ini, 78 kerusi parlimen adalah dimenangi oleh Barisan Nasional. Makna kerusi Barisan Nasional itu majoriti, masuk sokongan terkuat kepada kerajaan Muhyiddin datangnya daripada pengundi-pengundi Barisan Nasional. Tapi Barisan Nasional tak disebut pun. Yang sebut Perikatan Nasional. Perikatan Nasional jahat tak? Jahat betul lah. Abah kau ni jahat sungguh nak. Dia cakap benda yang betul lah. Dan hari ni mimpin kita mula terdesak. Ada terdesak lah. Duk marah-marah mimpin bawahan UMNO, marah akar rumbi UMNO, marah Tengku Razali. Kononnya kenyataan Tengku Razali tidak mewakili UMNO.
Peribadi. Habis kenyataan Anwar Musa tu mewakili UMNO Barisan Nasional lah. Maksud dia punya lah UMNO Barisan Nasional ni. Kan? Akar Rombi jaga mulut. Tengku Razali bagi nasihat. Itu kenyataan peribadi. Tok Mat bagi nasihat. Itu kenyataan peribadi. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Bila bertentangan sikit dengan Muhyiddin, peribadi. Kan? Kalau kritik Muhyiddin sikit, tak boleh salah. Muhyiddin always right. Pening tak? Pening tuan-tuan. Tapi kita di Akar Rombi ni jangan pening-pening lah. Kita tegak. Kan? Kita Akar Rombi semua jalan tegak kan? Adakah jalan terlompat-lompat? Tak ada kan? Kita Akar Rombi ni, ketua-ketua cawangan ni, majoriti jalan tegap. Tegap, tak melompat. Betul lah. Jenis jalan terloncat-loncat ni, macam Menteri Wilayah. Jalannya terloncat-loncat. Tak tegap. Maknanya, nak melompat tapi tak mau melompat. Lepas tu, duk marah kita. Bukan duk marah pasal tu, marah kita. Pelik sungguh lah. Sikit-sikit marah kita. Kenapa ni? Duk marah kita ni. Marahlah kepada Akar Rombi Bersatu tu. Marahlah kepada Jasin tu, kata UMNO dah mati. Marahlah kat Muhyiddin tu, buat kerja tak betul. Marahlah kat Azmin Seburit tu. Duk marah kita buat apa? Pelik sungguh lah mimpin kita ni. Sejak dia berkawan dengan Muhyiddin ni, duk marah kita saja. Dulu tuan-tuan. Dulu ni. Masa jadi pembangkang tuan-tuan. Dia lah Tafiz. Dia lah segala-galanya tuan-tuan. Jangan lupa Akar Rombi. Jangan lupa pengorbanan Akar Rombi. Jangan kita masuk UMNO ni semata-mata nakkan jawatan. Nak jadi YB. Nak jadi menteri. Bila jadi menteri, nanti tak ingat Akar Rombi. Rupa-rupa dia kata kat diri dia sendiri. Dia jadi menteri tu marah Akar Rombi je. Tengku Razali pun dia bidah. Nur Jazlan dia bidah. Siapa saja yang sentuh Bersatu, sentuh Muhyiddin, sentuh kata, dia akan balut. Pelik tak? Itu saya kata. Kan? Manusia ni masa susah kita tak nampak lagi dia macam mana. Tapi kalau diuji dengan sedikit kesenangan, sanjungan, dia akan lupalah. Dan hari ni dia terasa teruk. Dia rasa Akar Rombi tak hormat kat dia. Dia pun kata, saya pun Akar Rombi juga. Akar Rombi apa? Slipper pun LV. Akar Rombi mana pakai slipper LV? Pakai slipper Jepun RM2 je. Tidak. Tak pakai tali pinggang LV pun. Tak pakai seluar LV pun. Baju LV, beg sandang LV. Jadi tak payah kata dia Akar Rombi lah. Dia tu pucuk dan buah tak apalah. Dia berjaya, betul tak? Tapi janganlah. Sampai duk marah Akar Rombi, marah pimpin bawahan, duk paksa kita patuh, duk paksa kita terima Bersatu. Dah kita Akar Rombi tak mau terima. Kakak dia tak faham. Kakak dia nak desak, jangan kena patuh juga. Kena patuh juga. Awak. Jak bila kita jadi askar? Kalau nak merintah UMNO supaya merintah askar, bukan parti politik. Itu angkatan tentera. UMNO bukan sayap ketenteraan. Yang mana mereka buat keputusan suruh kita patuh saja. Askar tak apa. Saya askar memang macam tu. Polis memang macam tu. UMNO bukan pasukan polis. UMNO bukan pasukan tentera. Dia pun nak buat dia orang macam jeneral besar. Kita Akar Rombi ni cuma prebet, tak ada suara. Benda Semburit pun nak suruh kita terima. Nak bagi kerusi kat Bersatu pun suruh kita terima. Kerana mereka nak jadi menteri. Kerana kepentingan diri mereka. Mereka ni berjuang untuk diri dia sendiri. Kita dah kata, selagi banting-banting keramat UMNO bersama dengan kita, kita takkan jual maruah UMNO kepada Bersatu. Kita takkan jual kerusi-kerusi UMNO kepada Bersatu. Takkan jual. Kalau mereka nak bersahabat dengan kita, jangan sentuh kerusi UMNO. Kerusi yang lompat masuk dalam Bersatu, pandai-pandai sendiri siapa suruh lompat. Jangan ada keluar pula dalil fatwa yang lompat tu Wira. Wira kat mana? Wira kata. So, tahu benda betul. Cakap benda betul kan, tuan? Dia cakap benda betul je. Kali ni mungkinlah dia punya orang-orang dia mula marah kepada saya lah. Dia kata saya ada keluar surat artikel tu, tak sebut nama saya lah.
Tapi dia kata ada orang duk kata lebih nak memecah belahkan kepimpinan. Saya akar umbi nak pecah belahkan kepimpinan. Sebenarnya kepimpinan ni dia mula segelintir pemimpin kita ni dah lari daripada landasan matlamat asal dia. Dia mula dah berbelit-belit. Dia hari ni cuba untuk nak kita Karumbi ni berlapang dada dan terima bersatu dan menyerahkan kerusi-kerusi kemenangan kita, kerusi-kerusi tradisi kita kepada bersatu. Dia nak kita ni Karumbi UMNO terima Azmin Ali sebagai khalifah yang kedua terbesar dalam negara kita selepas pilihan raya ke-15. Azmin sekarang pun dah duduk pejabat Timbalan Perdana Menteri. Adakah dia nak keluar dari pejabat Timbalan Perdana Menteri? Dia tak mau keluar lah. Makna dia lah kandidat Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Muhyiddin telah pun diumumkan oleh Tan Sri Anwar Musa sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Kalaulah kata Tan Sri Anwar Musa ni jujur, boleh dia sebut siapa calon Timbalan Perdana Menteri? Nanti dia pusing kita balik. Lepas pilihan raya baru beritahu. Mana boleh beritahu? Kita rakyat kena tahulah siapa dia Perdana Menteri. Siapa calon Timbalan Perdana Menteri. Mana boleh lepas pilihan raya baru nak beritahu siapa Timbalan Perdana Menteri. Nampak sangat dia duk main wayang apa? Wayang opera kepada kita lah. Dia buat kita ni macam tak tahu apa. Itu cerita tuan-tuan. Cakap benda betul ya tuan. Itu saya cakap. Biar pi kepala nak pi ekor tak pi. Ekor tak pi lah. Saya dengar cerita ni. Majoriti lah cawangan-cawangan UMNO. Tolak bersatu. Itu dia orang panik. Majoriti lah. Tolak bersatu. Mau tak tolak bersatu. Akar Umbi ni pun tuan-tuan. Walaupun taklah sehebat Tan Sri Anwar Musa and the gang. Tapi kita pun boleh fikir lah. Kita pun ada hati perut, ada perasaan, kita boleh fikir. Takkanlah serah kerusi kita kat Bersatu. Betul tak? Takkan kena bagi semua kat Bersatu. Bersatu bagi apa kepada UMNO? Kepada Akar Umbi UMNO ni Bersatu bagi apa? Kita kena jentera dia, kita kena bagi undi kat dia. Dia bagi apa kepada kita? Dia tak bagi apa kita lah. Yang senang siapa? Hak tu sokong Muhyiddin lah jadi menteri. Dapat jawatan ni. Itu cerita dia. Mereka ni orang kejar jawatan untuk diri dia dah. Bohong kuat lah. Ingat dia boleh kencin ke Kombi kan. Kita bangkit. Kita lawan dengan cara demokrasi. Kita bersatu. Kita jangan berganjak. Sebab kita tak boleh biarkan negara kita ini dicaturkan oleh seorang dua orang walot-walot ini. Sampai matlamat menghalalkan cara dan dosa. Sampai pemimpin macam Muhyiddin yang tak ada sokongan Akar Umbi pun nak diangkat sebagai Perdana Menteri. Orang macam Azmi Ali yang ada skandal, terpalit skandal semburit pun nak diangkat sebagai orang nombor 2 dalam negara kita. Tak takutkah kita kepada kifarah Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok Azmi Ali 22 bulan jadi Menteri Ekonomi kita. Khazanah rugi. Aset menyusut. Petronas rugi. Semua syarikat-syarikat di bawah Kementerian Ekonomi semua rugi. Ekonomi negara menyusut. Pelabur-pelabur lari, tak ada kemasukan pelabur yang baru. Buat projek kereta terbang, tak terbang-terbang sampai hari ini, tuan-tuan. Lagi apa lagi? Pasaran saham kita, sebelum yang tertinggi dan terpanjang di dunia, jatuh rugi dekat 500 bilion Malaysia. Reserve negara menyusut 6 bilion USD. Dulu kemasukan pelaburan asing ke dalam negara kita yang tertinggi di dunia. Lagi jatuh di belakang Vietnam. Tuan-tuan. Beribu-ribu pejabat awam dipecat. Banyak rakyat kita hilang pekerjaan. Ini Menteri Ekonomi yang gagal. Maksud track record dia gagal. Itulah kifarah, tuan-tuan. Ada apa soalan, tuan? Memanglah kita bermuafakat. Tapi jangan bermuafakat sampai kita menghalalkan benda yang haram. Kita muafakat sampai kita melacurkan perjuangan kita. Rakyat nak kepada kita. Muafakat Nasional UMNO PAS. Barisan Nasional.
Rakyat bukan nak kat bersatu. Rakyat terima bersatu sebab apa? Sebab nak buang DAP je. Tapi ikut perjanjian Anwar Musa yang tu cakap dulu, kerajaan ni sampai pilihan raya ke-15. Betul. Sokongan kerajaan ini semua melalui ahli parlimen saja. SD, ahli parlimen. Bukan sokongan daripada parti. Kenapa hari ini janji-janji itu tidak tepati? Mereka nak ubah janji, dia orang nak buat benda yang baru, sampai kita pula, akar umbi diminta berkorban, mengorbankan kerusi-kerusi yang dimenangi kita di pilihan raya yang ke-14. Sampai ada 2 logo sekarang. Logo Perikatan Nasional, logo Barisan Nasional. Tu nasib baik, ada lagi logo. Kalau ikut perancangan mereka, logo Barisan Nasional tak wujud lagi. Kita lah duk berjuang, duk tahan benda ini. Orang maki hamun kumpulan kita. Tapi terbukti hari ini. Kita berjaya menahan Barisan Nasional dari dibubarkan. Kalau tidak, habis dah. Masuk Perikatan Nasional. Tak ada lah legasi almarhum Tun Razak. Oi, benci sungguhlah mereka kepada Najib Razak ni. Sampai legasi Tun Razak Barisan Nasional pun dia orang nak kuburkan. Kita pertahan Barisan Nasional kenapa? Kita ingat pengorbanan Tun Razak kepada agama, bangsa dan tanah air ni. Banyak kejayaan zaman Tun Razak. Petronas. Itu zaman Tun Razak lah. Yang paling hebat bagi saya adalah Felda lah. Ingat senang kan nak buka Felda, tuan-tuan? Bukan senang, tuan-tuan. Sangat susah, tuan-tuan. Dan keadaan teknologi masa tu, kemampuan negara masa tu. Tapi hebat Tun Razak ni, jujur tak jujur almarhum Tun Razak ni. Allah Ta'ala berkati hari ini orang Melayu ada Felda di serata tanah air kita. Itu adalah legasi hebat Barisan Nasional. Kakaklah kita nak bubarkan Barisan Nasional. Kita nak jatuhkan Barisan Nasional. Nampak sangatlah mereka ni busuk hati. Benci kat Najib Razak, nak hapuskan semua legasi keturunan Tun Razak. Nampak sangat, tuan-tuan. Tak nampak lagi, tuan-tuan? Tak nampak, no? Okey, tuan. Tadi saya ambil gambar saya dengan kambing. Saya kata belah kambing lagi baik daripada belah katak, tuan-tuan. Belah kambing, makin hari kambing naik harga, tuan-tuan. Belah katak, tuan-tuan, beban bertambah setiap hari. Kerana nak belah katak, akar umbi kena maki. Akar umbi kena marah. Akar umbi jaga mulut. Kerana nak jaga katak, tuan-tuan. Dan takutnya mereka kepada katak. Sebab apa? Bukan mereka takut. Mereka nak jaga punggung mereka saja. Nak jaga sik mereka saja. Kerusi menteri tu, itu je lah. Sebab tu bila Tengku Razali bagi nasihat, tarik sokongan. Oh, adalah 2-3 orang bidah macam-macam kata macam-macam kat Tengku Razali. Tak apalah, hampa katalah rakyat tengok. Ayo tengok, perhati ya. Tak apalah, katalah, tak apalah. Kami tahulah hang kata sebab hang dah ada kerusi. Hang dah senang lenang dah. Akar umbi yang berjuang bersama dengan hang ni. Hang suruh berkorban. Oh, berkorban untuk hang lah. Pegang jawatan. Berkorban untuk hampa di atas. Berfikir lah hampa ni zaman milenium. Takkan benda macam ni pun hampa nak tipu akar umbi. Nak kencing akar umbi. Kamu di atas mungkinlah 2-3 orang boleh jual kerusi kita. Berjual maruh UMNO kepada bersatu. Tapi kita di akar umbi, kita takkan jual. Pasal kita pegang UMNO sebuah perjuangan. UMNO bukan tunggangan. Kalau dia orang nak ubah slogan UMNO satu tunggangan, dia pun ubah lah apa? UMNO tunggangan Muhyiddin dan Azmin. Ubah. Selagi dia pakai slogan UMNO sebuah perjuangan, kita akan berjuang. Dan kita takkan jual perjuangan kita. Menyerahkan kerusi yang kita menangi kepada bersatu, itu satu benda yang tak boleh diterima oleh kita di akar umbi. Ya tuan, kau pun iyalah. Ada apa soalan tuan? Ya, kita nak kerajaan Barisan Nasional, Muafakat Nasional menerajui Putrajaya. Hari ini Barisan Nasional tak disebut, Muafakat Nasional tak disebut. Yang sebut Kerajaan Perikatan Nasional. Kerajaan Muhyiddin. Itu yang disebut hari ini. Betul tak? Yang dapat manfaat yang banyak. Pemimpin yang lompat parti daripada Pakatan Harapan dan juga yang lompat parti daripada UMNO. Mereka yang dapat manfaat yang banyak. Memanglah mereka nak kita UMNO berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk mereka lah supaya mereka terus berjawatan dan menerajui negara ini.
Kan? Jadi mereka dah berjaya goda 2-3 orang pemimpin kita. Dan pemimpin kita ini akan marah kepada kita. Asyik marah kita aja. Kita tak boleh bagi kerusi kita kat Bersatu. Patuh. Kami tak terima Bersatu masuk Mufakat Nasional. Patuh, jaga mulut. Macam tu jadi. Betul tak? Biasa tuan. Orang kalau duk marah kita tak berhenti-berhenti tu, duk bela sangat belah sana tu, tuan-tuan faham lah. Faham lah masakan tempur berserang rendah. Kalau tidak ada apa-apa, adalah apa-apa tu. Tak sampai wayang lah. Betul tak? Empat nak jadi menteri, jadilah menteri. Tapi jangan jual kerusi UMNO ke Bersatu. Jangan jual perjuangan UMNO ke Bersatu. Kalau kata akar umbi tak mau Bersatu, you di atas kena dengar. Ini bukan parti milik pemimpin. Ini parti milik akar umbi. Sebab akar umbi yang mengangkat pemimpin tu. Tak bermakna bila akar umbi angkat pemimpin tu sewenang-wenangnya nak menipu akar umbi. Nak menjual perjuangan UMNO ke Bersatu. Enough is enough. Jangan nak main-main. Jangan main-main. Kamu jangan ingat, kamu walot di atas, kamu boleh tipu akar umbi. Dulu mungkin boleh, sekarang tak boleh lagi. Sekarang, kita dah tak mau dah. Walak kepada pemimpin yang tak walak kepada akar umbi. Kalau kita hanya akan walak kepada pemimpin yang walak kepada akar umbi. Pemimpin tu sampai semburit pun suruh kita terima, bermakna buat apa kita nak walak kepada dia. Dia sokong semburit, dia dapat dunia. Jadi menteri sebagainya. Kita sokong semburit, dunia pun tak dapat. Akhirat pun tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat apa? Puak ni sokong Muhyiddin, sokong semburit, dunia dapat. Kita pergi sokong semurid, dunia pun tak dapat. Akhirat pun tak dapat. Kita menilai sendiri. Mereka duk pulun suruh kita terima pasal apa? Pasal apa? Pasal mereka ada untung. Cakap dan terang lah, rakyat nampak jijik sekarang tau. Rakyat nampak jijik tau. Cuma rakyat buka mulut saja tau. Nampak jijik, nampak kotor sangat tau. Kotor nampak. Dulu tak ada jawatan, cakap lain. Ada jawatan, pusing 360 degree, 360 darjah. Bergulung-gulung cakap lidah dah. Bergulung-gulung. Sampai duk marah kepada penyokong-penyokong dia kaum umbi ni. Pelik kita tengok. Siapa kita asyik kena marah je. Bila kita menerima Bersatu, kita kena marah. Kena patuh kepada dasar parti. Kena patuh kepada keputusan pemimpin. Sebab pemimpin-mimpin. Bukan akar umbi mimpin. Habis pemimpin diangkat oleh siapa? Oleh Muhyiddin kah? Oleh Azmi Ali kah? Oh, Azmi Ali yang angkat pemimpin kita ni. Akar umbi yang angkat pemimpin kita. Kenapa kita kena marah ni? Bila kita tak bersetuju dengan rancangan mereka bersama dengan Bersatu. Tak setuju dengan agenda mereka menjadi kaldai Bersatu. Kalau mereka di kaldai, tak apalah. Mereka dapat habuan. Kita di bawah ni dah tak dapat apa-apa. Dunia akhirat tak dapat apa-apa. Maksud kita dilembukan. Kan kita dilembukan, kita kena lawan lah. Tidak. Kita bukan nak duit, bukan nak apa. Tapi janganlah jual pengorbanan kita. Jangan jual titik peluh kita. Jangan jual semangat kita kepada Bersatu. Kita tak mahu Bersatu. Kan tadi faham benda ni. Yang mereka nak menegakkan benang yang basah buat apa? Macam mana Musa? Dia nak menegakkan benang yang basah buat apa? Dah akar umbi UMNO tak terima Bersatu. Nak suruh terima lagu mana? Nak bagi pecah ke? Dia mereka ni nak bagi pecah. Kita tak mau pecah, mereka nak bagi pecah. Mereka ni nak pecahkan akar umbi ni. Ni jahat tak jahat? Kita kata tak mau Bersatu. Fahamlah. Terimalah akar umbi tak mau Bersatu. Sebab apa? Sebab tak mau nak apa? Nak bersubahat, berkompromi dengan benda-benda yang haram ni. Dulu Muhyiddin fitnah 1MDB. Bukan main dahsyat lagi. Muhyiddin dulu. Azmin. Apa tak kata kepada UMNO? Binatang dan sebagainya. Muhyiddin apa tak kata kepada kita? Apa tak kata? Macam-macam dia kata. Betul? Lepas tu, dengan semburit punya problem lagi. Lepas tu, kita pemimpin kita segintir, kita kena maafkan mereka. Adakah Muhyiddin minta maaf kat kita? Adakah Azmi minta maaf kat kita? Mana ada? Kita dah maaf orang yang tak pernah minta maaf kepada kita. Pernah Muhyiddin minta maaf, dia fitnah 1MDB? Tak pernah. Pernah Azmi minta maaf kepada kita? Orang Melayu, dia kata Melayu dah mati. Tak pernah.
Yang mimpin kita segintir ni, suruh kita maafkan orang yang tak pernah minta maaf pada kita. Sebab kalau mereka minta maaf pada kita, mereka nampak salah. Maksud mereka ni, kita pula duk maaf lah. Maaf apa lagu ni? Orang tak pernah minta maaf kat kita, kita pergi maaf orang tu. Mimpin kita je lah, seorang dua tu, pasal apa? Jadi menteri. Dia kau senang dia lah. Senang dia. Kan? Kejar jawatan dia. Kan? Dia tak apalah, dia bagi maaf boleh jawatan. Kan? Dia boleh jawatan, kita-kita sekalipun. Kena ikut kata dia. Aduh, penin lah dia. Okey tuan, dah kat sejam ni. Ada apa soalan tuan? Ya, Mak Isya jangan bagi kerusi UMNO kepada bersatu. Tak payah bagilah, bagi buat apa? Bagi buat apa? Bodoh lah bagi. Bodoh lah. Mimpin kita. Yang kalau bagi bodoh lah kalau bagi. Ya, tak layak dipimpin lah. Kalau dia serah kerusi yang kita menang kat bersatu, makna dia tak layak jadi pemimpin lah. Dia perlu dipimpin lah. Pemimpin ni dia kena mempertahankan maruah parti, mempertahankan hak parti. Dah lah puak tu khianat kita. Lepas tu kita pula nak bagi kerusi kita kat dia. Nak bagi jentera kita kat dia. Nak bagi pengundi kita undi dia. Bijak sungguh lah kalau ada mimpin dia tu. Memang ada. Itu bukan bijak. Itulah maknanya jual. Bayar opti kat bersatu. Oh, nak berkawan bersatu kena bagi macam-macam opti. Bagi kerusi, bagi jentera, bagi undi. Kita ni kena maki hamun. Kena maki hamun dengan mimpin sendiri. Kata kita nak pecah belah parti lah apa. Kita hang patut marah lah pasal tu. Pasal apa? Hampa tamak sangat. Hampa dah ambil mimpin kami. Kadang kerusi-kerusi tu pun hampa nak ambil lagi lepas pilihan raya ke-15. Sekarang hampa pinjam lah dulu. Dah hampa ambil dah buat macam mana? Tak ada undang-undang anti lompat parti. Takkan lepas pilihan raya ke-15 hampa nak lagi kerusi tu. Hampa cari kerusi lain lah. Lawan DAP ke lawan apa ke. Ambil kerusi-kerusi yang lawan dengan DAP kan. Hampa lawan DAP lah. Betul tak? Hampa pun daripada Pakatan Harapan. Elok hampa lawan tempat DAP. Itu paling sesuai. Betul tak? Ini nak ambil kerusi kita. Kerusi-kerusi selamat. Kerusi-kerusi yang tak pernah kalah. Kubu-kubu kuat kita. Nak serah kubu-kubu kuat kita kepada mereka. Oh, kalau kita serah kat mereka, kita tak akan dapat baliklah kerusi tu. Bodoh tak? Mereka tak serah apa pun. Cuba minta, bagi kerusi gombak kami. Boleh tak? Taubat tak bagi. Bagi kerusi paguh kami. Taubat tak bagi. Oh, kita kena serah semua kat mereka. Banyak cantik kepada bersatu. Parasit. Itu parasit orang kata. Selfish. Penting diri sendiri. So, semua orang berkorban untuk dia. Dia langsung tak berkorban untuk orang lain. Tak berkorban langsung. Dia cuma bagi jawatan kepada segelintir pimpin kita. Pimpin kita syok lah. Tapi yang ni yang menerajui negara siapa dia? Bersatu. Yang menerajui ekonomi siapa dia? Bersatu. Yang menerajui semua bersatu. Bila lingkup nanti, salah Najib Razak. Salah UMNO, salah Barisan Nasional. Yang lingkup semua ni di bawah Menteri Ekonomi Azmi Hadi. 22 bulan. Jangan dia lupa. Petronas boleh rugi. Alasan Covid. Covid baru berapa bulan. Yang 22 bulan Azmin buat apa? Sampai Petronas rugi. Tak buat apa-apa. Khazanah rugi. Semua rugi. Tabung haji rugi. Menteri Ekonomi apa? Menteri menjahanamkan ekonomi. Tuduh Najib Razak pencuri. Tapi ekonomi mencanak. Aset JLC mencanak. Tabung haji tak rugi. Petronas tak rugi. Kita bukan tak pernah hadapi krisis. Masa krisis kejatuhan harga minyak. Krisis ekonomi dunia itu. Yang kita buat GST tu. Kenapa? Boleh pun Petronas tak rugi pun. Walaupun keadaan teruk masa tu. Malah cerita lama-lama lah. Okey tuan. Ada apa soalan ni tuan? Ada apa soalan? Muhammad Haji Ahmad ni dia RBA. Dia ni duk jilat Azmin lah. Pelik jugalah. Semburit pun dia sokong lah. Dia sokong, dia dapat apa-apa kot. Dapat apa-apa kot. Pada dedak ke apa pelik Takkan tak boleh dedak sokong semburit. Tidak. Takkan tak boleh dedak nak serah kerusi UMNO kat bersatu. Pelik ni. Hak nak serah kerusi tu tuan-tuan depa boleh dedak kot. Tanya depa jujur lah lillahi ta'ala.
Boleh dedak kot. Kan? Sampai nak angkat Semurid sebagai khalifah utama negara. Nak bagi kerusi UMNO kat Bersatu. Kan? Nak bagi apa saja kat Bersatu. Hampa dapat dedak ke apa? Tanya saja. Tak dapat lah. Bagi tak dapat lah. Kan? Kalau duk sokong pelik-pelik tu ada dapat apa-apa lah tu. Alah, pelik lah. Saya tipu rakyat lah. Rakyat cantik lah. Yalah tuan, jangan okey kan. Tuan Asimat kata jangan bagi kerusi pada Bersatu, takut nanti mereka khianat MN sebab geng Bersatu jenis ketak lompat. Memang tak payah bagi. Nak bagi buat-buat kat mereka. Yang nak bagi kerusi kita kat Bersatu, tanya hang dapat dedak ke apa? Hang nak bagi kerusi kita? Tidak. Supaya kita pakai kereta lah. Kita pakai kereta. Kereta sebiji, 2-3 biji kereta kita elok-elok lah. Kakak nak bagi ke orang lah. Kalau kita bagi, kita jual lah. Kita dapat duit lah. Betul tak? Ni kerusi kita ni. Nak bagi ke Bersatu ni. Hampa dapat apa yang hampa nak bagi kerusi kita ke Bersatu? Hampa cakap hampa dapat apa? Jawatan Menteri. Kan? Dapat projek. Sampai kerusi UMNO nak bagi Bersatu. Cakap betul-betul ya kita. Kakkan tak ada apa-apa nak bagi kerusi ke Bersatu. Kan? Orang kata takkan tempur besar rendah kalau tidak ada apa-apa. Tiba-tiba nak bagi kerusi kita ke Bersatu. Nak terima sangat Bersatu pasal apa? Penyatuan. Bersatu ni kan? Siapa sokong dah? Kan? Dulu dia menang pun kerana undi DAP. Bersatu ni menang undi DAP. Azmin tu menang memang undi DAP. Logo PKR. Bukan pakai logo Barisan Nasional. Bukan logo UMNO apa. Pengundi-pengundi yang menang mereka, semua pengundi-pengundi Pakatan Harapan. Majoritinya. Saya makan dedak. Apa? Saya makan dedak. Saya pertahan kerusi UMNO adakah saya makan dedak? Saya pertahankan Barisan Nasional adakah saya makan dedak? Gila betul. Saya pertahankan Barisan Nasional makna saya makan dedak. Dari Bersatu lah. Saya pertahankan kerusi-kerusi tradisi UMNO, kerusi-kerusi UMNO dimenangi, makna saya makan dedak dari Bersatu lah. Mana ada orang bagi dedak, suruh pertahankan kerusi, jangan serah kepada Bersatu. Kalau orang yang jenis makan dedak ni, tak apalah geng. Kan? Belapang dada je lah, bagi je lah. Relax geng. Boleh cakap macam tu. Alah bagilah, yang penting kita menang. Dia akan cakap benda-benda yang senang-senang. Supaya tuan-tuan tak berfikir, kenapa nak serahkan kerusi kita kat Bersatu? Kalau tak ada apa-apa, takkan nak serahkan kerusi Bersatu. Mimpin kita ni, seginti, kalau tak dapat apa-apa, takkan nak serahkan kerusi UMNO kat Bersatu. Betul akal umi tentang. Nampak pelik. Dalam selut ada duri. Dalam pulut ada jarum. Betul. Ada benda tak betul. Mana tak ada apa-apa serah kerusi kita kat Bersatu. Nak berkawan dengan Bersatu. Akal umi tolak Bersatu pun terima Bersatu juga. Pelik lah hampa dapat apa? Dapat ibu gula. Gula merah. Ayat sirap. Tak apa 10 minit boleh lah. Rana tanpa jangan cakap dalam FB, jangan banyak cakap negara hancur. Siapa yang hancurkan negara? Siapa jatuhkan ekonomi negara? Siapa nama Menteri Ekonomi tu? Azmi Adi. Siapa fitnah negara tu? Fitnah negara bankrupt. Hutang 1 trilion. Tanah semua dah dapat kat China. China akan jajah tanah Melayu. Siapa cakap? Siapa yang hancurkan negara? Puak ni yang hancurkan negara. Kenapa? Kerana nak jadi Perdana Menteri. Mereka rasa mereka bijak. Boleh jadi Perdana Menteri. Bijak. Nak menguruskan ekonomi. Hari ni ekonomi lingkup. Mereka hasut rakyat. GST. Government suka tipu. Mereka mansuh GST. Tengok. Hari ni mereka cari duit mana? Nak cari duit dari mana? Nak naikkan nisbah hutang. Pasal apa mereka nak naikkan nisbah hutang? Dulu berhasut rakyat, kononnya hutang negara sudah mencapai tahap dekat-dekat maksimum. Padahal jauh lagi. Dibandingkan dengan GDP negara, besar. Pelaburan negara, besar. Kita tengok laporan RMK, hutang baru 686. Kita rujuk fakta. Hari ni kenapa nisbah hutang naik? Nak dinaikkan? Nak hutang lagi lah. Siapa nak buat hutang? Siapa nak bankruptkan negara? Siapa nak lingkupkan negara?
Siapa yang jahanamkan ekonomi negara? Siapa jual aset negara? Siapa duk guna reserve negara tak berhenti-berhenti hari ni? Siapa dia? Duit masuk tak ada. Duit keluar hari-hari. Siapa dia? Inilah Muhyiddin Azmin dah. Bayang gaji besar-besar kat mereka. Bagi berbagai-bagai keistimewaan kat mereka. Tapi satu pelaburan pun dia orang tak boleh bawa masuk dalam negara ini. Satu pelaburan pun tak boleh bawa masuk. Semua syarikat menyusut nilai. Pasaran saham jatuh dengan teruk. Pelabur-pelabur cabut lari habis. Lagi cakap mereka hebat. Lagi cakap mereka hebat. KDNK. Kan mana betul? Yang mengada-adakan cerita siapa dia? Warna MDB. Siapa ada-adakan cerita? Oh, Najib curi 42 bilion. Hari ini negara kita rugi beratus-ratus bilion ni. Tak kira. Tak kira. Dulu, masa mereka semua Pakatan Harapan, berapa banyak duit Petronas mereka ambil? 80 bilion lebih. Tak tengok. Nasib baiklah tak ada anak syarikat Petronas nak dijual. Hampir-hampir kena jual. Tengok aset Khazanah. Banyak dijual. Banyak. Berlambak-lambak nilai dekat-dekat RM 32 bilion total aset yang mereka jual harga nilai dia. Hutang bond samurai. Tabung haji. Ladang-ladang bagi kepada jual murah-murah kepada orang. Hotel jual murah-murah. Peralatan bilik hotel jual 10,000 langsam untuk semua hotel. Ini saya kata, siapa lingkupkan negara? Dan kalau puak ni terus berkuasa, tambah-tambah ada pula tokoh semburit dalam tu, agak-agak tuan-tuan, negara kita boleh bangkit ke? Tak boleh bangkit tuan-tuan. Tak boleh bangkit tuan-tuan. Tak boleh pi punya tuan-tuan. Cakap benda betul lah. Kita tak mau orang macam Azmin tu. Bersatu pun kita tak mau. Pasal bersatu ni betul-betul modus operandi dia nak jadi Perdana Menteri. Ni apa ni? PDRM. Apple tak payahlah. Saya bukan duk bawa isu perkauman. Saya bukan duk bawa isu menentang mana-mana agama. Tidak ada. Saya cakap benda yang betul. Benda yang realiti. Benda yang dah past tense. Dan dah past tense. Dulu masa jadi bangkang pun saya lawan Sobani 22 bulan saya lawan Sobani 9 kali jugalah kena. Rumah kena serbu PDRM 2 kali lah. Saya lawan DAP tahap tu lah. Bukan sikit-sikit lawan lah. Dan hari ni saya lawan kenapa? Dulu saya lawan DAP berhabis-habisan 9 kali kena dengan pihak berkuasa. Rumah saya 2 kali kena serbu dengan PDRM, SKMM. Hari ni kenapa saya lawan lagi? Patut saya diam lah. Saya lawan pasal apa? Saya lawan atas nama keadilan dan kebenaran. Hari ni walaupun kita berkuasa balik, kalau benda tu tidak adil bagi kita, tiada kebenaran bagi kita, saya tetap lawan sama saya tak ubah. Bukan saya ada masalah dendam peribadi, tidak ada. Tapi apa yang Bersatu buat hari ini, jahat. Bersatu ni macam parasit. Bersatu ni betul-betul nak tunggang UMNO. Memperalatkan segelintir pemimpin kita untuk merealisasikan matlamat Bersatu tu. Daripada tubuh PN pun kita tahu dah. Mereka nak kuburkan Barisan Nasional. Mereka nak padamkan terus nama Barisan Nasional. Makna tak ada lagi sebutan Kerajaan Barisan Nasional. Kita nak Kerajaan Barisan Nasional Muafakat Nasional. Takkan nak sebut lepas pilihan raya ke-15 Kerajaan Perikatan Nasional. Sedangkan kemenangan nanti atas sokongan kita, jentera kita, undi-undi rakyat kepada kita. Kenapa nak sebut Kerajaan Perikatan Nasional? Kenapa tak boleh sebut Kerajaan Barisan Nasional Muafakat Nasional? Kenapa? Nampak sangat mereka nak padam legasi Tun Razak. Sebab Barisan Nasional ni gagasan Tun Razak. Jahat tak? Tuan nilailah sendiri. Nilailah sendiri. Okey tuan, dah cukup dah. Masa umur kelas 1000, Tuan Ismi mengasuh anak kan, bini pergi kerja kan. So, Tuan Ismi lah semburit yang sebenar. Apa mengasuh anak? Semburit. Putra Gimi ni agak-agak lah. Anak darah daging kita. Agak-agak lah nak komen pun. Agak-agak lah.
Anak kan jaga anak tu semburit. Semburit tu main belakang. Macam Azmin dan Haziq tu. Ada video dia. Adik dia pun kata. Lepas tu ada laporan forensik yang menjelaskan bahawa itu adalah pelanduk yang sama. Jelas. Tapi kalau tuan-tuan nak kira kebenaran tu melalui undang-undang, memang tak jumpa lah. Sebab undang-undang tak kata Azmin bersalah. Tapi kebenaran mengatakan Azmin bersalah. Sebab saya kata, undang-undang dan kebenaran perkara yang berbeza. Betul. Adakah bila mana-mana pemimpin didakwa, makna dia adalah orang yang jahat? Kalau pemimpin tu tak didakwa macam Tun Mahathir, dia tak pernah didakwa di mahkamah, makna dia orang yang bersih, orang yang benar. Macam Azmin, orang yang tak didakwa di mahkamah, makna dia orang yang benar. Muhyiddin, orang yang benar. Kan? Kalau kita ikut kebenaran macam tu, kita songsang tuan-tuan. Tun Mahathir walau tak didakwa di mahkamah, kan tuan tak tahu sejarah dia. Kan? Dengan Mamali, kan? Dengan cerita Pewaja Steel, bail out syarikat anak, guna duit negara. Betul tak? Kan? Nak cerita banyak lah. Mami tak mau cerita lah. Alah nak cerita banyak sangat. Nak cerita lama lah. Tapi kenapa kita tak kata dia salah curi duit? Sebab di mata undang-undang dia tak salah. Tapi di mata rakyat sebenarnya dia salah. Di Mamali tu. Kan? Dekat kampung saya je. 14 orang kampung mati. Polis 4 orang. Kan? Kenapa jadi benda tu? Kenapa tiada di RCI? Kan? Ini melibatkan kematian nyawa rakyat 18 orang. 4 anggota polis, 14 orang kampung. Yang cedera banyak. Kenapa tak di RCI? Kenapa keadilan dan kebenaran tak tegakkan? Siapa yang menyebabkan perkara itu harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya, siapa melantui ketika itu? Apa punca krisis itu? Apa punca dia? Kan? Kenapa penduduk kampung jadi begitu? Kena buat RCI dan mereka kena bertanggungjawab. Kan? Bukan mendiamkan benda tu. Orang tahu kebenaran dia. Orang tak mau cerita je. Tak kira orang marah saya. Kita tahu kebenaran kenapa jadi begitu. Kita tahu. Okey tuan, cukup nah. Ya, terima kasih Tuan Suhaimi sihat. Cukup noh? Ya, cakap kan, macam Mamali tu jelas tu. Jelas tu. Kampung saya tu, dekat kampung saya je. Dekat je, nak pergi ni lebih kurang dalam 5-6 kilometer saja. Tapi 14 nyawa orang kampung saya mati. Polis 4 orang. Saya tak salahkan polis, saya tak salahkan orang kampung. Tapi saya duk cari apa punca dia, apa sebab dia. Punca dari mana? Sebab apa? Sebab mati tu Tun Mahathir arahkan polis buat serangan kan. Polis tak salah, dia ikut arahan. Saya kata, polis askar bekerja ikut arahan. Jangan marah kat dia. Saya bukan askar, saya tahulah. Kan? Betul. Jadi sebab dia, punca dari mana? Terfikir. Siapa nak bela? Tak ada orang nak bela. Dan Parti PAS sepatutnya berjuang untuk Mamali itu. Ni Parti PAS ada kuasa. Parti PAS kena tuntut buat RCI Mamali itu. Tu orang kampung saya, tu orang Islam, tu orang kampung. Masa nak simpan saya pergi, umur saya 6 tahun ke 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ada akal kan. Saya pergi tengok sayu masa tu. Sayu. Kan, pergi kat rumah kejadian tu. Sayu je. Walaupun saya tak ingat semua. Tapi saya boleh rasa perasaan sayu masa hari nak simpan tu. Sangat ramai orang datang. Saya kecil 7 tahun. Orang datang dari serata, dari Kedah, dari serata negara penuh masa tu. Tapi benda ni sampai hari ini tidak diadili kebenaran dia. Kita minta buat RCI pun, siapa-siapa pun tak mau buat RCI. Kerajaan yang Barisan Nasional pun tak mau buat RCI. Kerajaan Pakatan Harapan pun tak mau buat RCI. Kerajaan Muhyiddin pun tak mau buat RCI. Sedangkan melibatkan kematian 18 nyawa tu. Menyebabkan kecederaan kepada beratus-ratus orang. Banyak isteri-isteri menjadi balu. Ramai anak-anak menjadi yatim. Membesar tanpa ayah. Tapi benda ini, saya tengok parti-parti politik macam tak mau nak buka. Melibatkan nyawa tuan-tuan. Ini cerita dia. Dan satu hari nanti, kita yakin perkara ni akan di RCI dan kita akan nampak kebenaran dia.
kenapa berlaku tragedi 1985 tu. Dan saya anak baling. Jadi saya berhak juga untuk menyuarakan perkara ini. But saya pergi sana. Orang tua saya bawa pergi saya. Masa tu 85 ramai pergi. Pipi saya kan budak-budak, saya terkejut dah. Sampai hari ni saya boleh ingat lagi benda itu. Walaupun saya bukan orang kampung Mamali, bisa kerana saya ada di sana, saya boleh rasa macam dahsyat saya kata. Bilakah keadilan dan kebenaran ini akan dibongkarkan? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita untuk membongkarkan RCI tragedi Mamali 1985. Tragedi yang sangat-sangat dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan, berhenti dulu. Dah lebih dah 10 minit ni kan. Encik Comot kalau hentam Najib dia cop RBA. Dia ngatuk. Saya tak kata hentam Najib. Saya kata kalau kan. Yalah, saya cakap apa ni Encik Somad kalau hentam Najib dia cop RBA. Hentam Najib hentam lah. Tapi bagi fakta yang jelas lah. Encik Somad bagi fakta yang jelas. Itu yang penting. Kalau hentam sembrono, Najib curi duit, Najib kleptokrasi, fakta tak bagi. Betul. Kes 42 juta. Duit tu dalam akaun apa? Akaun amanah. Bernama Presiden UMNO Najib Razak. Siapa jaga akaun tu? Nik Faisal. Kenapa Nik Faisal tak dicari? Kenapa tak diambil ke penggunaan duit itu? Transaksi ke mana? Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan cakap tentang kebenaran, tu saya cakap dalam mahkamah lah. Cakap di luar je lah. Di mahkamah, kita akan jumpa undang-undang. Habis yang tak kena dakwa macam Azmin tu kira apa sih? Macam Mahathir tu kira apa sih? Oh, yang tak didakwa tu bersih lah. Undang-undang je, tak dakwa mereka. Tapi di mata rakyat tahu siapa Mahathir, siapa Azmin, siapa Muhyiddin, tahu. Okey tuan-tuan. Sebelum dulu. Ya Tuan Hashim bin Shim. Mamali lah, orang kampung saya banyak ni. Orang Baling banyak lah ni. Banyak. Orang kampung saya banyak. Orang Baling ni banyak. And saya duk rajin sebut Mamali bukan ada kepentingan saya pun. Saya rasa benda tu patut di RCI. Pasal melibatkan kematian. 18 nyawa. Jadi kita kena tahulah sebab dia, punca dia kenapa jadi begitu. Supaya ia orang kata keadilan kepada semua pihak dan perkara itu tidak berulang lagi di masa depan. Itu tujuan dia. Takkan kita nak tutup kes ni selama-lamanya. Tak boleh. Tidak adil lah. Okey tuan-tuan, saya berhenti dulu. Terima kasih. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Dan akal umbi UMNO, jangan berganjak. Jangan pastikan kerusi-kerusi yang kita menangi, kerusi-kerusi tradisi kita tak diserahkan ke satu. Kalau ada mana-mana pemimpin kita suruh kita berbuat demikian apa, akal umbi akan tanya. Kan? Dapat apa? Dapat habuan apa? Tuan dapat habuan apa yang nak bagi kerusi kat satu ni? Kan? Tanya kat dia. Kan? Dapat apa sampai serah kerusi kat satu ni? Tanya kat dia. Kan? Kakal lah nak serah hak kita kat satu. Kalau tak ada apa-apa, betul tak? Bukan kita maksud dia apa. Kenapa yang Kelang Kabut nak serah kursi kat satu ni? Kursi kita menang. Tidak. Bukan cakap kursi kita kalah. Kan? Kalau cakap kursi kita kalah tu kita lain lah cerita sikit. Ni cakap kursi kita menang. Tak boleh bagi. Kan? Kalau hampa nak serah kerana hampa dia menteri, mana hampa tak jujur dengan perjuangan lah. Okey tuan-tuan. Yang terakhir isteri pesan, mentidur kita maafkan semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dah.